Okay, dekat muka surat 5 celik tajwid, kita akan ada tiga kenyataan, tiga persoalan dekat situ. Iaitu yang pertama, apakah itu bacaan panjang? Yang kedua, apakah itu harakat? Dan juga yang ketiga, shortcut untuk kuasai mat. Okay, kita pergi satu persatu. Yang pertama, apakah itu bacaan panjang? Bacaan panjang itu adalah mat. Sebab kalau kita tengok, mat ni dia ada banyak nama. Contohnya macam mat jaiz munfasil, mat badal, mat wajib mutasil. Dia ada banyak nama. Lepas tu, setiap nama-nama tu dia ada kadar sukatan dia yang bersendiri, kadar bacaan panjang dia. Yang mana kadar bacaan panjang tu kita panggil dia sebagai harakat. Okay, jadi kita akan pergi ke soalan yang kedua. Apakah itu harakat? Harakat ni adalah kadar bacaan panjang atau kadar sukat panjang. Contohnya macam kalau kita naik kereta, kita nak pergi daripada destinasi A ke destinasi B. Kalau kita naik kereta kan dia ada sukat kelajuan tu kan kereta tu. Contoh macam kalau dekat jalan raya dia ada kadar kilometer dia berapa kelajuan. Kalau dekat jalan kampung dia ada kelajuan dia kena bawa berapa kilometer per jam. Sama juga dengan harakat. Harakat ni pun dia ada sukat dia punya panjang tu. Contohnya macam 1 harakat, 2 harakat, 4 harakat dengan 6 harakat. Setiap harakat tu dia ada bacaan panjang dia tu lain. Contohnya macam kalau 2 harakat, dia kena panjangkan 2 harakat macam tu. Kalau 4 harakat, dia kena panjangkan lagi macam tu. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Okay. Seterusnya, itu untuk harakat, dia ada sukat panjang dia. Lepas tu kita akan pergi ke shortcut untuk kuasai mat. Okay, kalau tadi kan ada, saya cakap tadi ada 19 nama mat. Tapi dekat sini, kita akan shortcut, kita perlu kuasai 2 bahagian ni je. Tak perlu ingat tak perlu ingat 19 nama tu. Yang perlu ingat, kita perlu ingat 2 bahagian ni je lah. Iaitu yang pertama, 2 harakat. Yang kedua, lebih daripada 2 harakat. Okey, untuk bahagian 2 harakat ni, 2 harakat ni bila kita jumpa dengan huruf alif, waw, ya yang kosong. Maksudnya huruf alif, waw, ya tu dia tak ada apa-apa baris dekat atas huruf alif, waw, ya tu. Contohnya macam perkataan kana, yakulu dengan syadidun. Okay, kalau kita jumpa huruf alif, waw, ya yang kosong ni, bacaan dia mesti kena 2 harakat. Macam kana ada alif kosong kat situ, ka tu kena baca 2 panjang dia kena 2 harakat. Kana. Kalau yakulu, ku tu kena baca 2 harakat panjang dia. Okey. Contoh kalau syadidun pun sama. D tu kena baca 2 harakat panjang dia. Syadidun. Macam tu. Okay. Itu bila kita jumpa alif waw ya yang kosong. Yang kedua bila kita jumpa huruf alif waw ya yang kecil. Contohnya macam perkataan mithaqukum. Huruf sa tu kan dia ada alif kecil kat situ kan. Sama huruf alif kecil. Huruf alif kecil. Jadi bacaan dia kena 2 harakat. Itu untuk huruf alif kecil. Kalau huruf waw yang kecil, bentuk dia macam ni. Kalau ya yang kecil pun bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam kepala ya. Dia tak ambil yang bahagian bawah ya tu. Tapi dia ambil kepala je. Bila kita jumpa huruf alif waw ya yang kecil ni, maka kita kena baca dia dengan panjang 2 harakat. Contohnya mithaqukum. Mi tu dia akan jadi 2 harakat. Ta tu 2 harakat panjang dia. Qukum 1. Okay. Lepas tu warahmatuhu. Hu ni pun kena 2 harakat sebab ada jumpa dengan, sebab selepas huruf ha ni ada waw yang kecil dan juga wayahdi bihi. Bila kita jumpa huruf ya yang kecil pun kena baca 2 harakat. Okay. Untuk 2 harakat ni, bila kita nak baca 2 harakat, bila kita jumpa dengan huruf alif waw yang kosong dan juga bila kita jumpa huruf alif waw yang kecil. Okay, itu untuk bahagian 2 harakat. Seterusnya, bahagian yang kedua, bahagian yang kedua adalah lebih daripada 2 harakat.
Iaitu bila kita jumpa dengan bentuk macam bentuk melintang ombak ni. Okay, bila kita jumpa bentuk melintang ombak ni, dia ada dua bahagian pula. Dia terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama bila tanda melintang ni jumpa dengan sukun ataupun syaddah. Maka dia kena baca 6 harakat. Contohnya macam ayat Atuhajjunana. Dia kena baca 6 harakat dekat ha ni. Sebab dia jumpa dengan syaddah. Itu bahagian yang pertama. Contoh lain macam bila kita baca surah Al-Fatihah dekat ayat Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin tu dia kena baca 6 harakat. Sebab ad-dallin tu tanda melintang jumpa dengan tanda sabtu. Okay, itu bahagian yang pertama. Yang kedua, bila tanda melintang tu jumpa dengan tanda selain sabtu. Contohnya macam ayat Mala Aroda. Tanda melintang ni dia tak jumpa dengan sabdu, dia jumpa selain. Tak kisahlah huruf apapun, tapi asalkan dia bukan sabdu, maka dia kena baca 4 harakat. Contoh lain macam, saya akan tunjuk contoh lain. Sekejap. Contohnya macam dekat Quran, contohnya macam ayat Innal ladzina kafaru sawa'un. Sawa'un ni tanda melintang jumpa dengan selain tanda satu. Maka dia kena baca 4 harakat kat situ. Setakat ni boleh faham tak? Okay. Dah settle. Okay, Alhamdulillah. Baik. Cuba buka tadi yang slide tadi. Okay, untuk slide ini, slide ini dah cantik dah sebenarnya. Memang cantik. Jadi, konten apa yang ada dalam slide ni semua ada. Berkenaan dengan apa tengok mula-mula tadi. Ada apa itu bacaan panjang, apa itu harokat. Lepas tu apa shortcut untuk kuasa imat. Okey, cumanya ustazah kena ada orang kata penerangan tu satu persatu lah. Contohnya untuk kuasa cuba pergi yang awal ni. Apakah itu bacaan panjang kan? Panjang iaitu mat. Lepas tu ustazah bagi tahulah mat ni yang kita selalu dengar kalau yang ustazah ada itu ustazah terangkan. Yang mat ni ada banyak sebenarnya. Bla 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 apa semua. Jadi nama mat tu sebenarnya maksudnya panjang, bacaan panjang. Okey, cuma yang saya kurang berkenan sikitnya yang dekat bahagian shortcut ni. Sebab kalau slide ni benda dah ada, konten semua dah ada. Cuma dia terlalu satu sebenarnya tulisan ni dia agak macam kecil lah sebenarnya. Dan juga dia terlalu padat sebab benda semua dah ada dalam ni. Okey, baik. Okey, contoh student tu tulis ke? Tak, macam ni. Okey, saya tunjuk yang slide yang cuba ustaz. Okey, sekejap Okey, contoh. Okey, saya tunjuk. Slide ni ustazah ada tengok tak? Ada. Ada Okey, baik. Kalau ustazah tengok slide ni, saya buat. Kalau tengok background dia pun, saya buat putih kan. Ada sebab lah kenapa buat putih. Okey, background ni dia main peranan juga sebenarnya. Okey, kalau background tu terlalu kata macam dia ada bunga ni, ada bunga tu. Pelajar tu dia tak akan fokus. Dia akan tengok benda tu, dia tengok benda ni. Macam tu. Okey, itu salah satu psikologi lah yang ustazah kena tahu. Okey, tengok kalau saya buat yang ni. Simple je, kosong je. Okey, jadi bila kosong ni dia tak fikir apa dah. Dia akan tengok benda tu je yang bertulis je. Okey, baik. Tengok saya buat. Satu-satu. Yang pertama, apa itu bacaan panjang? Buat persoalan, tanya pelajar. Panjang, saya buat satu-satu. Panjang sama dengan mat. Okey, puan tulis dekat dalam buku, panjang sama dengan mat. Settle. Bagi dia tenang.
Sebab benda ni tajwid ni. Sebab kita nak bagi dia faham betul-betul konsep. Okey, yang kedua. Apa itu harokat? Biar dia ada macam tu. Okey, harokat ni kadar bacaan. Okey, lepas tu ustazah pun bagilah analogi yang bawa kereta tu. Okey akak atau puan. Puan, kalau puan bawa kereta, kan kita nak sukat kelajuan kereta tu kan, kita pakai kilometer per jam, betul? Ada macam tu, tanya betul. Dia cakap betul. Kalau kereta kita pakai kilometer per jam, jadi ada 20 kilometer per jam, ada 60, ada 80, laju lagi 120. Okey. Lepas tu bagi tahu dekat bacaan ayat Quran, kalau kita baca dalam Al-Quran, kita ada kadar bacaan dia 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Jadi ustazah bagi tahu minimum bacaan panjang dia bermula dengan 2. Yang ni dia kena faham, sebab kadang-kadang pelajar dia tak faham sebenarnya berapa sebenarnya panjang yang ada dalam Quran bacaan ni. Biar dia jelas yang ni. Kita ada 2, kita ada 4, kita ada 6. Jadi maksimum dia 6. Tak ada lebih pada 6. Biar dia jelas kat situ. Jadi kalau satu harokat ni bacaan panjang ke pendek? Bagi tanya dia. Dia pun macam blur-blur, ustazah bagi tahu. Satu harokat ni bacaan dia pendek. Jadi panjang bermula dengan 2, minimum, maksimum dia adalah 6 harokat. Okay, settle yang tu. Okey, lepas tu ustazah pun buatlah persoalan tanya. Sekarang ni kita nak tahu mana yang nak kena baca 2, mana yang nak kena baca 4, mana yang nak kena baca 6. Jadi sekarang kita pergi kepada shortcut untuk kuasa imat. Shortcut ni mudah sahaja, nama pun shortcut. Jadi kita tak perlu kena tahu nama-nama hukum. Okey, shortcut yang pertama, dia terbahagi kepada 2. Bahagian yang pertama adalah 2 harokat. Cerita satu-satu. Okey, 2 harokat ni apabila ada jumpanya alif kosong, waw kosong, ya kosong, ataupun ya kosong yang tak ada titik. Mention satu-satu. Alif kosong, waw kosong, ya kosong. Kosong ni memang penting. Perkataan kosong ni nampak macam simple, tapi benda ni yang akan pelajar tu kena pegang. Okey, apa maksud kosong tu? Ustazah kena bagi tahu pula. Kosong ni maksudnya tiada sebarang tanda di atas huruf ni. Bagi tahu macam tu. Okey, contoh tak perlu banyak. Bagi satu je dulu. Kenapa saya cakap tak perlu banyak? Sebab dia tak akan ingat. Percaya cakap saya. Sebab pelajar ni bukan pelajar budak-budak. Dia pelajar dewasa. Ustazah kena faham situasi pelajar dewasa dengan budak-budak. Budak-budak tak apa kita nak bagi banyak. Jadi dewasa kita bagi satu je contoh dia. Biar dia nampak konsep dia. Apa contoh dia? Kana. Ka berapa harokat puan? Tanya dia. Ka 2 harokat, tanya dulu. Berapa harokat? 2 harokat. Na 1 harokat. Kalau dia jawab betul tu nampak dia faham lah tu. Okey. Faham setakat ni? Okey. Lepas tu tanya pula puan tu. Puan pernah tengok tak dalam Quran yang ada tanda macam ni? Tunjuk kat dia. Ada alif kecil, waw kecil, ya kecil. Lepas tu ustazah pun bagi tahu. Okey, fungsi dia sama macam yang dekat atas. Macam tu. Contoh memang kita tak letak lagi. Sebab apa saya tak letak contoh kat sini? Saya sengaja tak bagi contoh sebab yang macam saya bagi tahu tadi lah, dia tak akan ingat. Dia akan jumpa contoh ni bila dalam latihan nanti. Biar dia faham konsep yang 2 harokat ni. Okay, settle 2 harokat. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu ustazah pun barulah pergi ke yang lebih 2 harokat. Okay, sekarang kita ada pecahan yang kedua iaitu lebih 2 harokat. Okey, lebih 2 harokat ni pula dia ada yang pertama tanda melintang bertemu dengan tanda sabdu ataupun tanda mati. Macam yang dalam slide tadi, tanda mati ustazah sangat-sangatlah kecil. Jadi saya pun tengok, kita tahulah maksud dia kan. Tapi kalau pelajar memang tak nampak, kecil sangat tanda mati. Sebab yang ni pun kecil kan, nampak kecil kan. Tapi yang ni okey sikit lah. Sebab dia tak mengganggu, dari segi background tu putih, dia nampak benda ni. Okey, baik. So yang ni apa semua?
Pun bagi tahulah. Okay, kalau ada tanda ni bertemu dengan tanda ni, panjang dia 6 harokat. Okay, lepas tu tanya puan tu, tak nampak lagi kan? Okay, kita tengok contoh. Contoh dia, kita ambil daripada surah Al-Fatihah yang selalu kita baca. Waladhdallin. Ustazah pun tunjuk. Okey, nampak tak kat sini puan yang tanda melintang ni selepas dia. Kena bagi tahu detail ni. Jangan cakap apa ni, kena bagi tahu detail sebab takut dia terkeliru dengan ni. Kena bagi tahu okey, selepas tanda melintang ni, li ni tandanya ada sabdu kat sini. Okey, boleh. Lepas tu Ustazah pun cerita, bagi tahu. Okay, jadi sebab tu orang baca waladhdallin, panjang kan? Betul tak? Tanya dia. Jadi sebenarnya dha ni panjang 6 harokat. Boleh tambah lagi, yang ni saya suka tambah ni. Sebab kadang-kadang ada orang baca waladhdall. Dia L tu yang panjang. Jadi Ustazah kena bagi tahu, okey, dha ni sebenarnya yang panjang 6. Pastikan 6 harokat dahulu dha. Biar dijelas betul-betul. Okey, boleh? Boleh. Okey, selesai yang ni 6 harokat, pergilah pula yang 2 harokat, yang 4 harokat. Pun Ustazah bagi tahulah. Bila tanda melintang ni bertemu selain daripada tanda sabdu ataupun tanda mati. Jadi bacaan dia 4 harokat. Okey, contoh dia ma'a. Okey, kalau tengok pada a ni ada tak tanda tanda sabdu atau tanda mati? Tak ada kan? Jadi bacaan dia ma ni 4 harokat. Okey, selesai dekat situ Ustazah pun tanya, bukan tanya, Ustazah pun bagi tahulah. Kalau bacaan yang lebih 2 harokat ni yang sering dijumpai dalam Quran adalah yang ni. Mention siap-siap. 4 harokat. Yang 6 harokat ni jarang. Kalau pelajar tanya yang tanda berjumpa dengan tanda mati ni lagilah sikit. Yang contoh dia al-ana je. Kalau yang sabdu ni lebih sikit, tapi yang paling banyak yang ni 4 harokat. Okey, boleh? Dah selesai yang ni, Ustazah pun cubalah ulang balik. Ni untuk yang panjang 2 harokat, yang lebih 2 harokat. Boleh? Boleh. Jadi itulah cara dia. Jadi kita nak biar pelajar tu dia dapat 2 harokat ni dulu ke. Macam saya, kadang-kadang saya buat macam ni. Bila dah sampai dekat syaukat kuasa imat ni, saya terangkan yang ni je dulu. Biar dia faham betul-betul yang ni, 2 harokat. Okey, lepas tu Ustazah pun pergi dekat modul. Sekejap. Modul. Okey. Okey, contoh bila dah selesai terang yang 2 harokat tadi kan. Okey, Ustazah pun bawa pelajar. Okey, puan. Okey, sekarang kita akan tengok latihan pertama. Okey, cuba kita tengok latihan pertama ni. Okey, dalam yang ni ada kotak kosong. Okey, sekarang ni saya nak bagi latihan. Cuba puan isikan dekat dalam kotak kosong ni. Contohnya, Ustazah pun tunjuk contoh. Okey, kalau ja ni berapa harokat? Da berapa harokat? La berapa harokat? Lepas tu bagi dia masa buat. Yang ni mungkin 2-3 minit. InsyaAllah dah siap lah. Dia pun buat isi apa semua. Macam yang itu saya tengok video tu, Ustazah ada lah bagi masa kan. Saya tak ingat lah. Okay. So yang tu Ustazah bagi dia masa. So dia buat. Okay, Ustazah pun bila dah dia cakap, okay Ustazah dah siap dah. Ustazah pun, okay sekarang kita check dulu. Okay, jadalah. Ustazah tanya dia, berapa harokat ni? 2, 1, 1. Dia cakap, okay sama sampai hujung. Okay, lepas tu dia kalau dia kita nak biar dia nampak dulu, okay kat mana 2, mana 1. Dia dah, kalau dia bagi tahu betul tu maksudnya dia faham lah tu. Okay, baik. Lepas dah selesai yang ni kan. Itu saya dah bagi tahulah, yang ni biar dulu kan. Okay, lepas tu masuk yang dekat sini. Okay, yang dekat sini saya tengok video hari tu saya tak pasti. Saya tersalah tengok ke macam mana. Ustazah suruh terus baca lah tak silap saya. So yang ni pun sama. Ustazah bagi dia
bagi masa, suruh diisi dulu. Kalau ada masa lagi lah. Hmm. Kalau tak ada masa, contoh kelas dia setengah jam, minta dia buat kat rumah. Hmm. Homework. Jangan-jangan ada homework, bagi homework Hmm. kat pelajar tersebut. Kalau dia buat tak buat tu suku cerita lain lah. Bagi dia masa dia buat. Okay, penting kita bagi dia masa sebab kita orang kata nak bagi pengukuhan, nak bagi dia faham. Dia pun isi bla 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 sampai sini. Kat situ Ustazah boleh boleh detect dia faham ke tidak. Cara yang lepas dah diisi tu Ustazah check dulu harokat tu, jangan terus baca lagi. Biar dia nampak dulu. Maksudnya suruh dia baca satu-satu, lepas tu maksudnya bagi dia baca nombor tu lah. Maksudnya cara check dia macam ni. Okey. Puan, okey, cuba bagi tahu saya yang kotak pertama ni berapa harokat. Dia pun dia bagi tahu satu. Lepas tu kalau yang ni Ustazah boleh bagi tahu macam ni je lah. Okey, baris yang pertama ni semua satu. Ada tak dua? Kalau dia cakap tiba-tiba ada dua, adalah tu. Salah dia. Okey, lepas tu settle yang ni, baris yang kedua pula. Okey, cuba puan bagi tahu baris yang kedua ni berapa harokat? Dia pun bagi tahu. 1, 1, 2. Macam tu. Okey. Dah selesai yang tu, barulah minta pelajar tu baca. Okey, sekarang ni konsep puan dah faham. Okey, sekarang saya nak puan baca pula. Tadi mungkin sebab dia jadi macam ni. Kadang-kadang ada pelajar ni dia kira dah faham konsep, dia akan isi semua betul. Lepas tu baca pula yang akan jadi masalah. Ada satu situasi lagi dia konsep tak berapa nak faham lagi. Dia juga macam tu. Lepas tu bila dia baca tu kena ulang 3 kali jugalah. Ya. Ulang 3 kali. Biar dia kata betul-betul tengok, kenal apa tu alif kecil, waw kecil, alif kosong, waw kosong. Boleh. Okay, lepas tu masuk ke bahagian yang seterusnya. Yang ni pun sama. Okay, kalau Ustazah tengok dekat bahagian baris bawah ni ada huruf mati. Kan? Okay, kenapa kita letak huruf mati kat sini? Pertama adalah kita nak dia faham. Adakah penyebab huruf mati ni menjadi panjang? Macam yang student yang Ustazah yang itu, dia bagi saya tengok dia tak ada masalah sangat. Sebab tu senang. Akan sampai satu masa nanti Ustazah akan dapat yang pelajar dia tak faham nak bunyikan mati ni macam mana. Akan ada. Jadi sebab tu kita nak biar dia faham betul-betul. Yang huruf mati ni bukan jadi penyebab panjang. Jadi kita boleh tengoklah. Ada yang ada orang isi kat sini 2. Am ni ditulis 2. Jadi penting kat sini Ustazah kena bagi tahu. Okey, am ni sebenarnya satu harokat. Bagi tahu kenapa dia jadi satu harokat. Ulang balik konsep tu. Konsep dulu saya pernah bagi tahu yang penyebab jadi panjang 2 harokat adalah bila ada alif kosong, waw kosong, ya kosong. Lepas tu saya bagi tahu balik yang mim ni ada tanda ke tak ada tanda? Ada. Macam itulah kait macam tu. Jadi kalau pelajar tu dia tak faham, Ustazah kena ulang balik konsep, bagi tahu. Biar dia benda konsep tu melekat. Okay, boleh. Jadi bila dia sebenarnya kita nak suruh dia faham konsep ni, datang macam mana ayat sekalipun dia boleh kenal. Tu sebab yang awal tu saya tak bagi banyak contoh. Contoh sikit je biar dia faham konsep yang jumpa benda ni baru jadi panjang. Okey, baik. Bila dah selesai yang ni, kan? Bila dia dah isi macam tadi, minta dia baca 3 kali. Okey, barulah Ustazah bawa pelajar tu pergi ke sini. Ni. Dia pun baca sebab kat sini ada tanda mati. Jadi dia dah tahulah macam mana. Okay, andai kata pelajar tu disusah nak sebut lah tai, dia tak boleh nak bunyi tai. Sebut-sebut T jadinya. Ustazah pun tolonglah dia. Sebab yang mati ni bagi macam harapan lah. Maksudnya bagi tahu dekat pelajar tu, okay, yang mati ni jangan risau puan. Sebab kita akan belajar pada bacaan sukun nanti. Contoh sebab dia rasa macam susah nak sebut kan, bagi tahu macam tu. Boleh? Okey, baik. Bila dah selesai tu, masuklah latihan yang kedua. Latihan 2 ni pun sama jugalah sebenarnya dengan latihan yang satu ni, muka surat 7 dengan 8. Cuma kita nak bagi dia kukuhkan lagi lah. Minta dia ulang.
Dan bila ulang, masuklah latihan yang ketiga. Okey, latihan ketiga macam tadi saya tak terangkan lagi kan, yang lebih 2 harakat. Sebelum masuk latihan 3 ni barulah terangkan yang lebih 2 harakat. Yang Ini ni. pergi satu-satu lah. Mula turunkan 2 Ah, harakat, lepas tu latihan. ah, Lepas tu lebih 2 harakat, latihan ni. macam tu. Tu cara saya lah. Kalau Ustazah nak terangkan dua-dua terus pun boleh. Tapi saya buat macam tanggapan yang orang ni dia susah nak ingat semua dalam satu masa. Sebab dia pelajar dewasa, jadi kita kena ikut pattern orang dewasa macam mana. Okay, bila dah selesai yang tu, barulah Ustazah terang. Okay. Sebelum ni saya pernah bagi tahu shortcut untuk kuasa imat ada 2. Yang satu 2 harakat, yang ni lebih 2 harakat. Ustazah pun cerita, masuklah dekat latihan ni. Suruh dia buat. Isi apa semua. Bila dia dah faham apa semua tu, suruh dia baca. Lepas tu baca yang ni pula, latihan 4. Boleh? Boleh. Okay. Ustazah mungkin risau macam nak suruh ulang 3 kali macam banyak kan? Sebenarnya Ustazah rasa macam tu sebab Ustazah dapat pelajar yang macam yang tu dia dah boleh baca dah. Kan? Jadi kalau ulang banyak kali macam benda tu bosan. Dia sebenarnya kita buat tetapkan 3 kali, akan ada pelajar yang muka surat ni saja. Ni muka surat ni atas ni. Duk ulang lebih 3 kali. Sebab panjang dia tu ke? Akan ada. Jadi sebab tu kita nak buat 3 kali tu biar pelajar tu kalau yang ada contoh masalah lah yang macam slow sikit, dia tak faham sangat macam mana bunyi dia, nak bagi dia betul-betul kuasai. Kalau Ustazah buat sekali, dibaca sekali macam tak apa kuasai lagi, lepas tu dah masuk kat sini. Jadi kesianlah kat pelajar tu. Kita kesian kat pelajar tu sebab kita care dari segi progress dia. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey, baik. So yang itulah. Jadi Ustazah cubalah tengok slide ini. Slide ini sebenarnya saya buat kalau Ustazah kuasai betul-betul, penerangan Ustazah tu teratur lah. Maksudnya dia tak terlalu rushing. Ngam-ngam je. Masa saya ambil dalam lebih kurang 10 minit je kot terangkan yang ni. Kalau pelajar, sebab saya sekarang pun tak ada pelajar baru. Jadi saya tengok yang Ustazah je sekarang buat ni penerangan. Jadi macam tu je lah. Boleh? Boleh. Okey, baik. So yang bacaan sukun ni saya tak buat lagi hari ni. Jadi Ustazah cuba tengok dulu macam mana slide ni, macam mana dia keluar tu macam mana. Contohnya apa dia sukun. Ustazah cuba terangkan ikut pada dia keluar tu apa. InsyaAllah lah kalau Ustazah buat yang ni makin mantap lah penerangan Ustazah. Boleh. Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan Ustazah nak tanya saya? Tak ada So yang rakaman ni saya akan bagi link nanti. Kalau Ustazah nak rujuk balik, nak tengok macam mana saya bagi tahu tadi, Ustazah boleh tengok balik. Jadi tak apa Ustazah, sebabnya Ustazah dalam proses orang kata belajar. Jadi saya dulu pun bukanlah kata sempurna. Saya pun belajar dari semasa ke semasa saya tengok. Sebab dulu saya mengajar pun macam Ustazah juga. Saya mengajar banyak terus. Tapi saya sampai terdetik, sampai satu masa tu saya cakap, tak boleh macam ni. Kena ubah cara pengajaran. Jadi untuk orang dewasa ni dia lain, untuk orang kanak-kanak ni dia lain. Kena ada benda tu lah. Dan Ustazah pun kena ada mindset yang macam pelajar ni dia orang kata bukan semua dia tahu. Maksudnya memang ada yang dia tengok huruf yang tanda macam ni pun dia dah jadi pening lah. Ada. Jadi jangan anggap dia boleh baca dah ni. Jangan anggap macam tu. Kalau tak, jadi kesian kat pelajar tersebut. Dia tak berapa mahir lagi. Boleh? Alright. Okay, baik. Jadi itu sajalah untuk hari ni. Saya pun ada kelas dia lagi. Jadi
Kalau ada apa-apa Ustazah boleh tanyalah untuk bab yang seterusnya ni pun sebenarnya memang saya akan buat satu persatu sebenarnya. Cuma saya tak sempat sebab sekarang ni pun ada 5 orang lagi yang standby guru baru. Jadi saya minta kerjasamalah daripada Ustazah, tengok video, lepas tu tengok slide macam mana penerangan tu. Jadi kalau ada sempat saya buat, saya akan buat untuk penerangan yang seterusnya lah. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Lepas tu yang tajwid ni saya rasa yang dekat sini lah yang agak mencabar sikit, yang boleh saya bagi tahu awal-awal dekat bacaan terang sama-sama. Bacaan terang sama-sama ni dia agak mencabar sebab dia melibatkan hukum nun mati dengan mim mati. Tapi kita tak terangkanlah hukum nun mati mim mati tu. Yang nama ikhfa ke apa semua izhar tu tak terang. Cuma Ustazah kena faham kenapa kita buat macam tu. So tak apa, yang ni mungkin saya akan tengok yang ni lah kot nanti bacaan terang sama-sama macam mana Ustazah terangkan nanti. Tapi Kalau insyaAllah ni yang untuk latihan macam apa, bacaan sukun ni dia terus ni je lah, macam latihan 5, latihan 6, latihan 7 tu teruskan je lah ke kena macam ada. Okey, contohnya bacaan sukun ni kan. Kalau latihan 5 dengan latihan 6 ni, yang ni cukup sekali cukup lah. Yang ni tak 3 kali pun tak apa sebab yang ni saya sebenarnya petikai juga yang berkenaan ni, tapi tak apa. Yang ni cukup sekadar macam Ustazah boleh dengar dia sebut lantunan tu, okey dah. Sekali pun tak apa dah. Yang kotak kosong tengah tu tak? Kosong ni tak ada apa-apa. Kita nak bagi space. Sebab tak nak bagi dia nampak crowd sangat. Okay, lepas tu bila dah Ustazah nampak dia dah boleh sebut dah bacaan lantunan ni macam mana bunyi dia, pergi ke ni. Yang ni lah yang kena ni. Yang ni 3 kali. Latihan 7, latihan 8. Lepas tu kalau Ustazah isi, kalau ikutkan yang dalam CQMS, dia latihan 5, latihan 6 ni sekali. Lepas tu latihan 7 ni yang bacaan sukun 2 kalau tak silap saya. Yang ni dia bawah bacaan sukun 1. Jadi Ustazah kena ni lah. Kalau macam contoh dia baca latihan 5 dengan 6, lepas tu dah masuk kat sini, Ustazah catik lah dekat rimak tu. Yang pelajar ni dah masuk dekat latihan sekian-sekian macam tu. Bahagian remarks tu dia kena tukar yang BCD. Kan kalau A kan dia tulis pujian. Kalau sebenarnya remarks tu memang kena tukar lah yang bahagian 4. Apa tu yang bawah tu? Yang ada atas keluar pujian tu kan. Sekejap saya tengok sekejap. Sekejap. Yang ni kan. So contohlah kalau tengok pada bacaan sukun, dia ada bacaan sukun 1. 1 ni 5 dengan 6 je. Jadi yang latihan yang ni mungkin tak adalah makan banyak masa sangat. Mungkin sekali kelas tu dah boleh faham dah. Okay, contoh dia baca masuk sukun 2 dah. Jadi masa kalau yang Ustazah nak isi tu, contoh Ustazah letak kat sini sukun 1, latihan 5 dengan 6. Dekat sini Ustazah tulis masuk latihan tu lah, latihan 7 contohnya. Walaupun benda tu akan dihantar kepada pelajar. Maksudnya yang tu komen dia tak ada komen. Komen dia tak ada. Cuma kita remark kat sini nak bagi Ustazah ingat jugalah sebenarnya yang pelajar ni dah masuk kat latihan 7. Macam tu. Dan nak bagi remark juga dekat ni lah, dekat data sebab takut nanti dia pelik. Tiba-tiba dah latihan 7 dah. Contohnya dia baru masuk sukun. Masuk latihan 7 terus dah. Maksudnya nak kita bagi tahu lah yang kita sebenarnya dah baca yang latihan tu. Boleh? Boleh. Okey, tu je lah untuk yang ni. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi lah pada sesi yang seterusnya. Jadi insyaAllah untuk yang slide tu pakai yang ni je lah. Yang tu Ustazah buat dah cantik dah sebenarnya. Cuma dia sesuai dengan golongan yang lain. Macam tu. Kalau untuk yang ni pakai yang saya tunjuk tu. Boleh? Boleh.
Baik. Jadi terima kasih Ustazah. InsyaAllah jumpa lagi. Setakat untuk hari Okey, ini. Ustaz. Assalamualaikum. Salam.